Besar kan weh? Sa- Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6, iaitu saya Muhammad Azhar bin Azmi bersama dua orang lagi rakan saya, Nurul Husna binti Muhammad Suhaimi dan Nurul Nadialis binti Azmi. Kami akan membuat pembentangan mengenai tugasan 3, iaitu platform pembelajaran bahasa. Baiklah, pengenalan. Pengkaji telah menemu ramah dua orang pelajar plurilingual yang menggunakan suatu aplikasi atau platform dalam proses pembelajaran bahasa mereka. Pengkaji juga telah mengkaji sejauh mana sesuatu aplikasi atau platform itu memberi kesan dalam diri mereka, iaitu pelajar tersebut, ketika mempelajari bahasa. Dalam kajian ini, dua data utama yang dibahaskan adalah kekuatan aplikasi atau platform yang digunakan serta kelemahannya, beserta pendapat yang menyeluruh tentang platform atau aplikasi tersebut dalam pembelajaran sesuatu bahasa. Baiklah, dalam kajian ini kami membahagikan kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama, platform dan profil, yang kedua, kekuatan platform, yang ketiga, kelemahan platform, dan yang keempat, pendapat keseluruhan. Okey, yang pertama, platform dan profil. Platform yang dipilih oleh kedua-dua orang pelajar bahasa yang ditemu ramah adalah platform YouTube. Okey, baiklah. Profil untuk pelajar pertama, namanya adalah Suhaida Anis binti Abdul Syukur, berumur 21 tahun, merupakan seorang pelajar bahasa di Universiti Sains Malaysia, mengambil jurusan Bachelor of Languages, Literacies and Translation, khusus dalam Korean Language. Bahasa Melayu merupakan bahasa pertamanya dan beliau merupakan penutur natif bahasa Melayu. Bahasa Inggeris merupakan bahasa keduanya. Beliau pernah mempelajari bahasa Arab ketika di sekolah menengah kerana merupakan subjek wajib dan merupakan bahasa ketiganya. Beliau juga telah menyambung pelajaran di peringkat universiti dalam bidang bahasa kerana sudah mula meminati dengan pembelajaran pelbagai bahasa, iaitu plurilingual. Beralih pula kepada profil pelajar kedua, iaitu Siti Aisyah binti Abu Hashim, berumur 20 tahun, merupakan pelajar bahasa di Universiti Al-Azhar Mesir, mengambil jurusan pengajian Islam dan pengkhususan bahasa Arab. Bahasa Melayu merupakan bahasa pertamanya dan beliau merupakan penutur natif bahasa Melayu. Bahasa Inggeris merupakan bahasa keduanya dan bahasa Arab adalah bahasa ketiganya. Beliau mempelajari dialek Arab Mesir atau lebih dikenali sebagai bahasa Ammi, iaitu bahasa pasar di Mesir. Minatnya yang mendalam terhadap bahasa telah membuatkannya menyambung pelajaran dalam bidang bahasa di peringkat pengajian tinggi. Okey, seterusnya bahagian kekuatan platform. Okey, bagi pelajar pertama, kekuatan platform YouTube adalah menguatkan lagi penguasaan bahasa yang dipelajari melalui lagu-lagu dan drama-drama yang ditonton. Hal ini akan menjadikannya lagi mudah dan senang menguasai bahasa kerana apabila dia mendengar lagu atau menonton drama yang disukainya, dia akan menjadi semakin bersemangat dan menyebabkan penguasaan bahasanya semakin meningkat. Kekuatan yang kedua, platform YouTube dapat menarik lebih minat untuk mempelajari bahasa dan menguasainya kerana terdapat pelbagai
aktiviti dan nota yang disediakan dalam platform tersebut yang memudahkan lagi pembelajarannya. Okey, yang ketiga, YouTube dapat memantapkan lagi bahasa yang sedia ada ataupun yang selalu digunakan apabila belajar bahasa asing yang lain. Sebagai contoh, pelajar dapat memantapkan lagi penguasaan bahasa Inggerisnya yang merupakan bahasa kedua apabila dia menonton drama-drama Korea untuk mempelajari bahasa ketiganya itu. Kerana terjemahan bagi jalan cerita sesuatu drama Korea itu ialah bahasa Inggeris. Jadi, jelaslah di sini bahawa pembelajaran bahasa ketiganya itu sekaligus membantunya meningkatkan lagi tahap penguasaan bahasa keduanya supaya menjadi lebih hebat dan mantap. Bagi pelajar kedua pula, platform YouTube menjadi sebagai teman rapatnya untuk mempelajari dialek Arab Mesir kerana orang Arab di sana tidak selalu menggunakan bahasa standard ataupun dikenali sebagai bahasa Fushah apabila berinteraksi antara satu sama lain sehingga di dalam kelas atau kuliah sekalipun. Yang kedua, dengan YouTube, dia dapat mengelak daripada menimbulkan kemarahan dalam kalangan orang Arab kerana mereka mampu bertutur dalam dialek tersebut dengan baik dan lancar. Dan yang ketiga, dia tidak perlu menghabiskan masa yang banyak kerana semua maklumat adalah di hujung jari dan tak perlu memerah otak dengan teruk kerana nota-nota yang disediakan di dalam YouTube amatlah ringkas dan padat dan memudahkan para pengguna memahaminya, lebih-lebih lagi untuk mereka yang sedang belajar bahasa baru atau bahasa asing. Okey, bagi soalan pendapat pengkaji berdasarkan dapatan yang diperolehi dan hubungan dengan teori atau konsep pembelajaran bahasa. Okey, saya dapati teori yang digunakan oleh pelajar yang pertama ialah teori behaviorisme, iaitu peniruan dan penghafalan. Ini kerana sebagai contoh, pelajar menggunakan teori ini dengan menghafal segala perkataan dan ayat contoh yang diberikan atau disediakan di dalam YouTube. Maksudnya dekat sini, apa je yang YouTube tunjukkan, apa yang YouTube ajarkan, mereka akan hafal sebiji-sebiji benda yang mereka belajar dari YouTube. Dan teori yang kedua adalah teori perspektif kognitif. Teori ni yang kita tahu dia menunjukkan bagaimana manusia memperoleh, memproses, menyimpan dan mengguna maklumat. Contohnya, setelah belajar meniru dan menghafal perkataan dan ayat, mereka akan mempraktikkan penggunaan perkataan-perkataan tersebut apabila berinteraksi dengan orang yang sepatutnya mereka bercakap menggunakan sesuatu bahasa tersebut supaya pembelajaran bahasa mereka menjadi semakin bertambah dan meningkat dari semasa ke semasa. Baik, seterusnya kelemahan platform. Berdasarkan temu ramah pelajar pertama, kelemahan platform yang dinyatakan ialah terjemahan yang digunakan dan sumber yang dihasilkan dalam platform YouTube tidak dapat diketahui sama ada bertauliah atau tidak dan boleh dipercayai secara 100% atau tidak. Yang kedua dinyatakan oleh pelajar pertama ialah kelemahan dalam penggunaan tata bahasa tidak dapat dikesan sama ada tepat atau tidak kerana kadang-kadang platform YouTube menggunakan kaedah terjemahan secara langsung dan ianya boleh menimbulkan keraguan bagi pelajar bahasa yang mempelajari bahasa secara bersendirian tanpa dorongan guru. Yang ketiga, setiap bahasa mempunyai dialek-dialeknya tersendiri dan dialek-dialek itu sukar untuk dibezakan walaupun melalui tontonan drama Korea dalam YouTube
kerana sebutan dialek seterusnya. Berdasarkan temu ramah pelajar kedua pula, kelemahan YouTube, di dalam platform YouTube tidak ada interaksi secara dua hala, iaitu antara pelajar bahasa Arab dengan orang Arab itu, yang membolehkan kita untuk memahami slang atau dialek bahasa Arab dengan tepat. Dan bagi pendapatnya, bahasa Arab lebih mudah dipelajari melalui bermuamalat dengan orang Arab itu sendiri, dan muamalat itu merupakan satu kejayaan dalam mempelajari bahasa baginya. Seterusnya. Pendapat pengkaji berdasarkan dapatan yang diperolehi dan hubungan dengan teori atau konsep pembelajaran bahasa. Yang pertama ialah berkaitan dengan fosilisasi. Memandangkan ia berkaitan dengan kelemahan, so ia dapat dikaitkan dengan kesilapan tata bahasa ataupun kesalahan yang dibuat oleh pelajar bahasa itu sendiri. Yang pertama ialah fosilisasi. Pelajar bahasa yang menggunakan platform YouTube tanpa pembimbing yang mahir tentang bahasa mungkin akan mengalami fosilisasi, iaitu fosilisasi ini merujuk kepada perubahan fitur bahasa pelajar yang terhenti jika mereka tidak menerima maklum balas yang boleh membantu mereka. Seperti mana yang dinyatakan sebelum ini, platform YouTube kemungkinan kita tidak dapat untuk menjangka sama ada tata bahasa yang digunakan betul atau tidak. Dan jika keraguan dalam pelajar bahasa itu timbul dan tiada sesiapa yang dapat membantunya, mungkin dia akan mengalami fosilisasi. Yang kedua, kesalahan perkembangan. Pelajar bahasa juga akan melakukan kesalahan perkembangan, iaitu kesalahan yang timbul disebabkan pemahamannya tentang sesuatu bahasa jika dia berterusan mempelajari bahasa yang tidak dapat dikenal pasti penggunaan tata bahasanya tepat atau tidak. Kesalahan ini dilakukan oleh pelajar bahasa berdasarkan pemahamannya yang salah. Maksudnya dia memahami tentang sesuatu bahasa tu tidak terlalu tepat dan dia mengamalkannya. Dan itu menyebabkan kesalahan perkembangan berlaku. Terusnya. Yang ketiga, pengaruh rentas linguistik. Pelajar pertama ada menyatakan di dalam temu ramah bahawa kadang-kadang di dalam platform YouTube ada menggunakan kaedah terjemahan secara langsung, dan ini akan menyebabkan berlakunya kesalahan dari aspek rentas linguistik, iaitu terjemahan yang dilakukan mungkin akan berlakunya kesalahan penggunaan tata bahasa. Iaitu dalam platform YouTube ada mengamalkan terjemahan secara langsung, dan terjemahan secara langsung ini boleh dikatakan bahawa akan menyebabkan penggunaan tata bahasa salah bagi pelajar bahasa yang terlalu bergantung kepada platform ini. Terusnya, Azhar. Seterusnya, untuk aspek yang terakhir iaitu pendapat keseluruhan. Baiklah, untuk pendapat keseluruhan, kami bertiga berpendapat bahawa YouTube merupakan salah satu platform yang sangat signifikan dan relevan untuk mempelajari bahasa bagi seorang pelajar universiti. Ia juga merupakan salah satu cara untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi pada era moden kini. Bahan pembelajaran bukan sahaja daripada buku ilmiah, akan tetapi dapat diakses secara digital iaitu melalui platform YouTube. Penggunaan YouTube sangat memberi keberkesanan dalam bidang pendidikan, termasuklah dalam bidang pembelajaran bahasa di YouTube. Baiklah, di sini adalah sumbangan kerja yang dilakukan oleh ahli kumpulan.
Untuk sumbangan secara berkumpulan, Azhar, Husna dan Nadialis telah membincang dan menganalisis soalan, merancang pelaksanaan tugasan dan membahagi tugas masing-masing, menemu bual 2 orang pelajar secara berasingan melalui Google Meet dan merekod perbualan tersebut, dan yang terakhir membuat slide pembentangan dan menyediakan laporan bertulis. Bagi sumbangan individu, Azhar telah mengumpul data mengenai profil dan latar belakang 2 orang pelajar yang ditemu bual, membuat kesimpulan dan menyatakan pendapat keseluruhan mengenai platform bahasa yang dipilih. Manakala Nadialis telah mengumpul data mengenai kekuatan platform yang digunakan dan mengkaji hubungan dengan teori atau konsep pembelajaran bahasa yang telah dipelajari. Husna pula telah mengumpul data mengenai kelemahan platform yang digunakan dan mengkaji hubungan dengan teori atau konsep pembelajaran bahasa yang telah dipelajari. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami, iaitu daripada Muhammad Azhar bin Azmi, Nur Husna binti Muhammad Suhaimi dan Nurul Nadialis binti Azmi. Sekian, terima kasih. Mana dia tu nak stop?